أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama dalam rancangan tazkirah online, dan hari ini kita akan fokuskan pada tajuk berkaitan dengan interaksi Al-Quran. Sebelum itu saya nak tahu dulu berapa ramai yang sedang bersama dengan saya pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis dulu dalam ruang komen, tuan-tuan dan puan-puan menonton dari mana, dan bagi tahu juga line clear ataupun tak clear. Jadi pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Jabatan Agama Hal Ehwal Islam Kelantan, JAHIK, kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama berkongsi pada hari ini. Jadi kita manfaatkan musim PKP ini untuk kita sama-sama tingkatkan kualiti kita dalam kefahaman bacaan Al-Quran. Dan sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan boleh share terlebih dahulu kepada seramai mungkin rakan-rakan kita yang berada di luar sana, kerana kita nak raih dua keberkatan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik daripada kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengamalkan dalam konteks menyampaikan Al-Quran. Itulah tanggungjawab kita dengan Al-Quran. Dan apabila kita sebut tentang interaksi Al-Quran, bagaimana cara kita nak berkomunikasi dengan Al-Quran itu sendiri, kerana kita tahu bahawa Al-Quran ini bukannya novel, bukannya buku sejarah yang sekadar kita nak tahu tentang fakta dia sahaja, tidak, bukan juga bacaan surat khabar, tidak, bahkan ini adalah merupakan kalamullah, kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita sebut tentang interaksi Al-Quran, adakah dengan maksud kita hanya membaca Al-Quran sahaja? Jadi sebab itulah kita nak lebih kepada berkenalan dengan interaksi Al-Quran itu sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan interaksi Al-Quran? Dan istilah yang disebut di dalam Al-Quran adalah tadabbur dan juga tazakkur. Jadi cuba tulis sikit dalam ruang komen tadabbur, tazakkur, insya-Allah. Jadi bila kita berinteraksi dengan Al-Quran ini, memang diajar kepada kita, kata Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran itu akan menjadi syafaat kepada sahabatnya di akhirat besok. Jadi kalau kita perhatikan pada ayat ini, betul disebut tentang iqra'ul Quran, baca Al-Quran, tetapi adakah berinteraksi dengan Al-Quran ini hanya cukup sahaja dengan kita baca Al-Quran khatam, baca Al-Quran khatam? Bukan salah baca dan khatam, saya tidak begitu, teruskan, tetapi apabila disebut tentang hadis ini, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Allah Subhanahu wa taala disebut di sini, Rasulullah sebut bahawa Al-Quran ini memberi syafaat bukan kepada pembacanya saja, tidak, tetapi kepada sahabatnya. Jadi sebenarnya kita bukan sekadar nak jadi pembaca Al-Quran, tetapi kita nak jadi sahabat Al-Quran. Jadi bagaimana cara untuk kita nak jadi sahabat Al-Quran? Tak cukup dengan baca saja, kita kena faham isi kandungannya, dan kita mesti mengamalkan dalam kehidupan kita. Dan inilah pentingnya kenapa kita perlu berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi ini dengan maksud yang mudah yang kita nak fahamnya adalah komunikasi dua hala. Kalau komunikasi satu hala, itu sangat mencabar. Sebagai contoh, saya dengan tuan-tuan dan puan-puan ni, saya tak dengar tuan-puan bercakap. Kalau berceramah di tempat terbuka, mungkin saya boleh dengar gelak ketawanya dan sebagainya. Jadi satu hala itu mencabar juga. Jadi begitu juga kalau kita baca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran dalam bentuk satu hala, kita tidak merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang menyampaikan mesej kepada kita. Jadi sebenarnya kita belum lagi sebenar-benar berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi untuk hari ini, apa yang kita nak fokuskan adalah bagaimana cara untuk kita nak berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi bagaimana nak berinteraksi dengan Al-Quran ini?
Ya, 3 perkara penting untuk kita tanya, ya. Kita kena tahu, timbulkan persoalan dalam diri kita, ya, berkaitan dengan interaksi Al-Quran ataupun ya istilah disebut sebagai tadabbur, tadzakur, ya. Dan sebentar lagi kita akan lebih jelas lagi tentang tadabbur, tadzakur ini. Pertama sekali kita perlu jelas tentang apa itu tadabbur dan juga tadzakur. Dan yang kedua adalah mengapa kita mesti bertadabbur dan bertazakur. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara untuk kita bertadabbur dan bertazakur itu sendiri. Jadi 3 persoalan ini ya akan terjawab apabila kita mentadabburi ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita baca sama-sama. Jadi yang ini saya baca, tuan-tuan dan puan-puan boleh ikut bersama insya-Allah, ya. Daripada surah Sad ayat 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu penuh dengan mubarak, ya, penuh dengan keberkatan. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ya, bagi mereka yang bertadabbur dan juga bertazakur tentang ayat-ayatnya, dan inilah ciri-ciri ulul albab, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita boleh melihat bagaimana peranan Al-Quran itu sendiri, ya, boleh meningkatkan ulul albab ataupun kemahiran berfikir kita, celik akal dan celik hati itu sendiri. Jadi pertama sekali kita nak tahu dulu, ya, apa itu yang dimaksudkan dengan tadabbur, apa yang dimaksudkan dengan tazakur. Ya, apabila kita sebut tentang tadabbur, mungkin ramai yang biasa dengar istilah tadabbur, tetapi mungkin pelbagai persepsi yang wujud apabila sebut tentang tadabbur. Mungkin ada orang yang faham bahawa tadabbur itu sekadar, ya, baca ayat-ayat Al-Quran dan melihat pada terjemahannya. Ya, mungkin itu adalah salah satu bentuk tadabbur, tetapi adakah sekadar itu sahaja? Tadabbur ini, ya, sudah tentu tidak begitu, bahkan lebih lagi daripada itu, ya. Kita nak melihat apakah mesej Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada diri kita. Apabila kita membaca ayat Al-Quran, kita rasa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenarnya sedang berkomunikasi dengan kita. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada saya? Ya, kerana tadabbur itu sebenarnya datang daripada perkataan, ya, duburin, ya. Duburin ini kalau kita daripada bahasa kita, mungkin kita istilahkan yang belakang itu, ya, kan, dubur. Tetapi sebenarnya memanglah itu maksudnya belakang. Dan sebenarnya apakah yang dimaksud dengan tadabbur itu, ya, apabila bermula berasal daripada kata duburin itu, maksudnya kita melihat ayat itu yang tersirat di sebalik yang tersurat, ya, ataupun kita mengambil hikmahnya daripada ayat itu. Bukan sekadar kita baca saja terjemahannya, bukan sekadar kita baca saja tafsirnya, tetapi kita cuba kaitkan dengan diri kita, ya, apa sebenarnya mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita. Dan itulah sebenarnya yang membezakan tadabbur dengan tafsir. Ya, mungkin ada yang keliru, ustaz, sama ke tadabbur dengan tafsir ini? Ya, nampak macam sama tetapi sangat berbeza, ya. Tadabbur dan tafsir ini kalau kita nak perhatikan, ya, kalau tafsir kita lebih kepada memahami konteks asal ayat itu, ya. Sebagai contoh, kalau kita ambillah satu ayat, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Allah kata, wahai bani Israel, ingatlah nikmat yang Allah SWT berikan kepada kamu, ya. Jadi kalau kita hanya membaca tafsir saja, kita akan kata ayat ini ditujukan kepada Bani Israel saja, bukan ditujukan kepada saya. Itulah jadinya kalau kita membaca tafsir saja, kita tidak bertadabbur. Tadabbur ini adalah apabila kita mengambil mesej Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita kaitkan dengan diri kita. Itulah tadabbur.
Di situ maknanya apa yang Allah SWT nak sampaikan kepada saya di situ, apabila Allah kata ingat nikmat wahai Bani Israel, memang ditujukan kepada Bani Israel, tetapi sebenarnya Allah tujukan kepada saya supaya ingat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu adalah salah satu kita ambil secara kasar berkaitan dengan tadabbur. Apabila kita mengambil hikmahnya daripada ayat itu dan kita tuju pada diri kita, bukan tuju pada orang lain ya. Tengok ya, betul lah saya tengok si Mamat itu dia tak bersyukur dengan nikmat Allah. Kita tuju pada orang lain pula. Itu bukan fungsi tadabbur. Tadabbur bukan untuk menghukum tetapi mengambil hikmah daripadanya. Ya? Itu adalah tadabbur. Dan apa beza pula dengan tafsir? Tafsir kita mengambil konteks asal ayat itu. Ya? Sebab itulah tafsir berkait rapat. Ya? Tafsir antara ayat Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, berkaitan dengan asbab nuzul, kenapa surah ataupun ayat itu diturunkan, ditujukan kepada siapa, bila diturunkan, surah Madaniyah atau Makkiyah, itu berkaitan dengan tafsir. Jadi di sini kita perlu jelas, saya bawa ini dalam konteks kita sebagai orang awam. Ya, sebab kadang-kadang ya, kita ini sampai takut nak baca terjemahan Al-Quran, nak bertadabbur sebab kita kata takut sesat. Sampai kita rasakan bahawa nak bertadabbur ini hanya peranan para ulama saja, para ustaz saja. Adakah betul begitu? Di sini kita kena bezakan antara tafsir dan tadabbur. Untuk nak memahami, ini saya bagi analogi mudah lah. Ya. Seperti mana kita ada sebuah kereta, ya, kita cuba fahami beza antara buat kereta dengan pandu kereta. Ya. Kalau buat kereta, itu memang tak boleh nak pandai-pandai. Perlu ada engineernya yang khusus. Ya. Kalau nak buat kereta lah ni, nak buat kereta tak boleh nak pandai-pandai. Kalau kita juga buat sendiri, ya, mungkin kalau orang pandu kereta kita boleh tercabut tayar dia ataupun boleh accident. Jadi untuk kita nak buat kereta perlu belajar secara khusus kaedahnya. Kena ada ahli yang khusus. Itulah ibarat seperti tafsir. Bila kita nak mentafsirkan ayat, ya, kita tak boleh nak menggunakan akal kita sendiri begitu, tidak. Kalau kita nak mentafsir satu ayat, mesti ada ahlinya secara khusus. Tetapi ya, tadabbur ini ibarat seperti kita memandu kereta. Maksudnya di sini, kalau memandu kereta, pendek kata zaman sekarang ni menjadi satu keperluan bagi semua orang. Kena belajar memandu kereta. Boleh tak kita nak tumpang kereta orang lain? Boleh, tak ada masalah kita nak tumpang kereta orang lain. Tapi kalau orang tu pergi jalan sesat sampai ke kita lah. Ya, kalau pemandu itu accident, kita tumpang dia, dengan kita sekali accident lah. Jadi sebab itulah kita perlu faham apabila memandu kereta itu adalah kewajipan individu, begitu jugalah tadabbur ini adalah kewajipan individu sebenarnya. Jangan kita serahkan kepada orang lain. Jadi di sinilah sebenarnya apabila kita memahami sesuatu ayat Al-Quran, kita nak tuju pada diri kita. Itu adalah tadabbur. Jadi tadabbur ni dua poin penting. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau catat dalam ruang komen itu, dua perkara penting. Pertama adalah memerhati. Ya, kita sudah tulis dalam poin itu, memerhati yang tersirat di sebalik yang tersurat. Maknanya melihat di sebalik itu. Itu adalah poin yang pertama berkaitan dengan tadabbur. Ya. Dan tadabbur juga, pertama memerhati, yang kedua adalah membuat perkaitan. Itulah tadabbur. Kita buat perkaitan dengan diri kita, kita buat perkaitan dengan persekitaran kita, kita buat kaitan dengan di tempat kerja kita, barulah kita dapat merasai bahawa Al-Quran ini benar-benar relevan sepanjang zaman. Ya, kalau kita hanya melihat dalam satu sudut saja, ya, seperti mana saya bagi contoh Bani Israel, ya, mungkin kita kata ayat itu dituju Bani Israel, kita tak rasa diri kita ini berkait dengan Al-Quran itu. Sedangkan Allah kata di dalam ayat ini, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ya, kitab Al-Quran diturunkan kepada kamu penuh dengan mubarak, maknanya menjadi solusi dalam segala aspek kehidupan, dalam apa sahaja bidang. Berarti Al-Quran itu relevan untuk kita sepanjang zaman. Ya. Yang kedua berkaitan dengan tazakur. Apa pula tazakur? Yang tadi kita sudah jelas tadabbur, kita ambil ayat Allah kemudian kita kait dengan diri kita. Ya. Tazakur ini adalah kita mula mengambil peringatan. Bila kita sudah tahu Allah bagi tahu kepada saya sesuatu, jadi apakah tindakan yang harus saya lakukan? Itulah tazakur. Ya. Jadi dua poin penting ini yang sangat berkait rapat.
tadabbur dan juga tazakur. Ya, hari ini kita lebih kepada nak berkenalan tentang tadabbur, tazakur, dan insya-Allah ya dalam masa yang mungkin tak berapa lama ini ya, saya lebih kepada nak berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang bagaimana Al-Quran ini kita boleh merasakan mukjizatnya apabila kita bertadabbur. Saya nak ambil contoh-contoh yang kita boleh melihat Al-Quran ini mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hari ini kalau ada mungkin rakan-rakan kita yang non-Muslim tanya kepada kita, betul ke Al-Quran ini mukjizat? Jadi kita kata, ya betul, saya yakin dan percaya Al-Quran ini adalah mukjizat. Cuba tunjukkan bukti kepada saya. Adakah kita boleh bagi tahu bukti pada dia agak-agaknya? Ya? Jadi cuba tanya balik. Jadi sebab itulah bila kita bertadabbur, kita boleh tunjuk bukti kepada mungkin sahabat kita yang non-Muslim itu, inilah bukti Al-Quran ini adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu berkaitan dengan apa itu tadabbur dan juga tazakur. Yang kedua, persoalan yang kita timbulkan adalah mengapa. Jadi bila kita sudah tahu apa itu tadabbur, apa itu tazakur, maka kita perlu jawab soalan kenapa sebenarnya kena bertadabbur, kena bertazakur. Juga dijawab di dalam ayat ini. Ya, kita ulang sekali lagi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran yang turunkan kepada kamu penuh dengan mubarak. Ya. Di sini, apakah yang dimaksudkan dengan mubarak? Ya, kalau kita istilahkan dalam bahasa Melayu kita, kita sebutkan dia sebagai berkah. Ya. Barakah. Barakah ni dengan makna ya, kebaikan yang bertambah-tambah dan terus bertambah. Ya. Mungkin dari sudut kuantitinya sedikit, tetapi kualitinya banyak. Itulah berkah kita sebutkan. Ya. Bila sebut tentang barakah ini ada kaitan dengan kualiti, dan bila kita sebut tentang kualiti tentu akan ada kaitan dengan kuantiti. Kita ambillah satu contoh. Ya. Kalau ada pisang, satu orang Kelantan panggil standar dah. Ya. Kalau ada pisang, ada 10 pisang di situ, ya. Okey, kalau kita tanya dari sudut kuantitinya banyak atau sedikit, ya, semua orang kata banyak ya. Tapi bila kita buka satu rosak, ya, buka 2 rosak, 3 rosak. Jadi walaupun nampak banyak tetapi kualitinya tidak ada. Ya, begitu juga kita perlu faham Al-Quran ini bawa barakah pada kita. Ya, ada orang yang diberikan hartanya melimpah ruah dari sudut kuantitinya ya banyak, tetapi masih lagi rasuah, masih lagi nak tipu orang, masih lagi nak guna kuasa politik untuk tundukkan orang lain ya dengan cara yang tidak betul, menzalimi orang lain, maka hidup orang ini tidak berkah ya. Walaupun kuantitinya banyak, masih tak cukup-cukup juga. Itu kita kata hilang barakahnya. Manakala ada orang lain yang mungkin gajinya 1,000 atau ke bawah, tetapi dia boleh jaga anak dia, ya, dia boleh beri nafkah untuk suami, untuk isteri dan anak-anak dia, 10 orang dia boleh bagi, ya. Inilah barakah. Dengan yang sedikit itu boleh dapat banyak manfaatnya. Jadi mubarak itu juga bermaksud manfaat, ya, manfaat, faedah, ya, manfaat dan faedah, dan dia juga menjadi solusi dalam kehidupan kita. Jadi kita nak jemput mubarak dalam kehidupan kita supaya setiap aktiviti yang kita lakukan menjadi berkah. Maka apa yang kita perlu buat, kita mesti mentadaburi, kita mesti mengambil daripada Al-Quran itu sendiri sebagai faedahnya dan manfaatnya. Ya. Jadi kenapa kita perlu bertadabur? Kerana di dalam Al-Quran itu ada manfaat dan banyak faedah. Ya. Dan yang kedua juga, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, waliyatadzakkara ulul albab. Kita juga selalu dengar juga istilah ulul albab ini. Ya. Ulul albab, kita kata orang yang bijak pandai. Tetapi adakah sekadar bijak IQ-nya saja? Bila ulul albab ini, tentu tidak begitu. Ya. Orang yang ulul albab ini, dia bukan celik IQ saja, celik akal saja, tidak. Tetapi dia celik EQ dan juga SQ. Apa itu EQ dan SQ? Emosi. Dan juga dia juga cerdas dari sudut spiritualnya, hatinya. Maknanya celik akal dan celik hati. Kalau dia jadi orang yang bijak, bukan dia jadi orang yang bijak sini saja, tetapi dia jadi orang yang bijak sana. Jadi inilah golongan yang ulul albab. Maksudnya, ya, kalau IQ kita boleh berfikir dan membuat keputusan dengan baik. Dan apabila kita ada kecerdasan EQ, ya, kita ada kemampuan merasa.
Maknanya kalau dalam kehidupan ini kita boleh tahu kita buat sesuatu perkara ini orang suka ataupun tidak suka. Akibatnya bagaimana? Ya, padan ataupun tidak apa yang kita lakukan ini dengan akibat yang kita akan terima. Itu adalah kemahiran EQ. Dan kalau kita dapat kemahiran EQ ini benar-benar daripada Al-Quran, ya, kita dapat merasakan sesuatu yang belum pernah kita alami. Iaitu kita belum tahu lagi kita akan ke syurga ataupun neraka. Jadi orang yang celik akal, celik hati, ya, celik EQ dia, kemahiran merasanya, walaupun dia tak pernah dicampak dalam api neraka lagi, dia sudah gerun. Ya. Itulah disebut alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Orang-orang yang apabila disebutkan, ya, nama Allah Subhanahu Wa Taala, bergetar hati dia. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Inilah orang yang ulul albab, kerana hati dia ini, kemahiran merasanya ini sudah tinggi apabila dia bertadabbur dengan Al-Quran, bertadabbur dan juga bertazakur Al-Quran. Spiritual hati kita, ya, kita akan jadi orang yang benar-benar celik hati, celik bukan saja celik akal tetapi celik hati dan celik emosi kita. Jadi kenapa kita kena bertazakur? Kerana, ya, kita nak jadi golongan yang ulul albab, ya. Dua persoalan yang telah kita selesaikan. Yang ketiga, bagaimana kita nak bertadabbur dan juga bertazakur. Jadi kita cuba perhatikan pada kalimah kitab, ya. Bagaimana cara kita nak bertadabbur dan bertazakur? Kitab ini merujuk kepada Al-Quran, ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab yang diturunkan kepada kamu penuh dengan mubarak, penuh dengan keberkatan. Jadi kitab ini berasal daripada perkataan katabah, ya. Katabah kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu maksudnya tulis. Tetapi kata dasar katabar ini adalah jahit, ya, daripada kulit ke kulit. Sebab itu kita panggil kitab. Bila jahit daripada kulit ke kulit, maknanya dia kemas, ya, maknanya tidak mudah tercabut. Bererti bagaimana kalau kita nak buat keputusan dalam hidup kita, kita merujuk kepada kitab yang kita kata dijahit tadi. Adakah keputusan kita itu akan longgar? Tentu tidak begitu, ya. Kita akan yakin sampai ke satu peringkat diancam dengan pelbagai, ya, berbagai ancaman, bahkan dibunuh, kita akan tetap berpegang kepada kitab ini, kerana inilah, ya, Al-Quran, suatu kitab yang kita kata istilah daripada jahit daripada kulit ke kulit ini sangat kukuh, sangat mantap, tidak ada keraguan padanya. Dan itulah disebut di dalam surah Al-Baqarah, ya, Zalikal kitabu la raiba fi, ya. Kitab itu Allah kata, iaitu Al-Quran, tiada keraguan padanya. Jadi apabila kita betul-betul berpandukan kepada Al-Quran, maka Allah akan hilangkan keraguan kita terhadap Al-Quran. Kenapa kita masih ragu lagi terhadap Al-Quran? Kerana kita tidak bertadabbur Al-Quran itu sendiri. Jadi bagaimana kita nak bertadabbur, tazakur? Kembali kepada kitab, ya. Dan yang kedua adalah kembali kepada diri kita sendiri. Ini yang saya kaitkan tadi. Bukan kembali kepada orang lain. Bukan nak cari salah orang lain. Bukan nak cari salah rakan kita, nak cari salah pemimpin kita, nak cari salah sesiapa saja, isteri ataupun suami. Tidak. Kita cari, salah diri kita sendiri. Maksudnya kita tuju kepada diri kita. Apakah mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita? Itulah yang kita ambil daripada kalimah ilaik. Kitabun anzalnahu ilaika. Ya, kitab itu diturunkan kepada kamu. Memanglah dalam konteks asal ayat ini ditujukan kepada kamu, itu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebenarnya kitab ini diturunkan kepada kita kerana kita adalah pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimanakah, ya, secara umumnya kita bertadabbur dan bertazakur? Pertama, rujuk kitab, dan yang kedua adalah rujuk kembali kepada diri kita sendiri. Ya, jadi terjawab 3 persoalan: apa, mengapa dan juga bagaimana. Jadi untuk kita perincikan sedikit dalam masa yang beberapa mungkin tak lama, ya, yang ada ini, ya Allah, insya-Allah saya akan cuba pilih beberapa ayat, ya, untuk kita nak boleh rasakan, ya, kita tadabbur, kita rasakan bahawa benarlah Al-Quran ini mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita harapkan. Kerana cuba tanya balik pada diri kita selama kita membaca Al-Quran, ya, adakah kita benar berinteraksi dengan Al-Quran? Baca belum tentu berinteraksi. Ya, berinteraksi ini, ya, kita rasa Allah SWT sedang bercakap dengan kita. Kalau kita bercakap dengan manusia pun, ya, adakah kita bercakap seorang je? Kalau kita lihat orang yang bercakap seorang-seorang dia, tak pandang kiri kanan, ya, tentu kita akan rasa hairan dengan orang ini. Ya, bercakap seorang-seorang ke? Ya, kan?
Jadi begitu juga kalau kita baca Al-Quran, kita nak berinteraksi dengan Al-Quran, memang Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi kita boleh berinteraksi, maknanya kita memberi respon terhadap kalamullah itu sendiri. Jadi baik, untuk kita nak perincikan berkaitan dengan bagaimana sebenarnya tadabbur dan tazakur ini, kita cuba ke slide yang seterusnya, ya, metod tadabbur itu, ya. Jadi kita zoom, kita pergi ke slide seterusnya lagi. Jadi pertama sekali dalam kita nak bertadabbur, tadi saya sudah sebutkan berkaitan dengan ulul albab, menjadikan kita ni celik akal, celik hatinya. Jadi di sini sebenarnya ada teori, ya, dalam pendidikan berkaitan dengan aras pemikiran. Tetapi apabila kita islamisasikannya, ya, dia bukan sekadar IQ saja, tetapi ulul albab ini merangkumi ataupun mencakupi kecerdasan emosi dan juga spiritual. Jadi untuk kita nak dapatkan, ya, ulul albab ini, kita mesti tahu 3 aras dalam kita bertadabbur, ya. Ini kita fokus pada tadabbur dulu. Baik. Yang pertama adalah apabila kita membaca ayat, kita cuba memahami ayat itu adalah aras yang pertama, ya. Kita memahami ayat itu secara terzahir dahulu. Kemudian yang kedua, kita mengeluarkan konsep. Kemudian yang ketiga, inovasi dan aplikasi dalam kehidupan. Bagaimana itu? Saya cuba perincikan untuk kita lebih memahami dia, dan kita ambil satu contoh ayat di dalam surah Al-Fatihah, ya, mungkin lebih mudah untuk kita nak memahami. Contoh, kita baca ayat ini, mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah maksudnya? Tentu ramai semua tahu, ya. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi di sini kalau kita pergi kepada aras yang pertama dalam berfikir, kita tak masuk lagi yang kritikal, kita fahami yang terzahir terlebih dahulu, ya. Maknanya kita ambil terus daripada terjemahan itu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ataupun mungkin kita boleh merujuk pada kitab tafsir, ya, untuk kita memahami konteks asal berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apabila kita bertadabbur pada aras yang pertama, tadi saya sudah sebutkan bahawa tadabbur ini kita mula kaitkan mesej Allah, ayat Allah itu dengan diri kita. Jadi apabila Allah kata dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, jadi apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada saya? Contohnya, saya ambil ayat, ya, Allah mengajar saya supaya menyebut namanya yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Itu adalah aras yang pertama. Tetapi belum lagi kita pergi kepada aras yang lebih dalam. Inilah sebenarnya yang dikaji oleh para ulama sehingga terhasilnya, ya, kitab fiqh, kitab sirah, kitab macam-macam, sebenarnya kerana ditadabburi ayat Al-Quran itu secara mendalam, dan pada hari ini seakan-akan ilmu ini sudah semakin pupus, ya. Jadi sebab itulah kita kena kembalikan semula untuk kita dapat izah Al-Quran itu sendiri. Jadi memahami Al-Quran, memahami ayat itu adalah aras pertama. Katakanlah daripada ayat yang sama ini, kita nak gali lebih dalam lagi, bagaimana kita nak keluarkan konsep. Di sini sebenarnya dia lebih mendalam lagi. Jadi tadi kalau kita ambil dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, ya, kita ambil satu kalimah saja cukup, ya. Bismi, dengan nama. Di situ apakah konsep di sebalik nama? Apa maksud konsep itu? Konsep ini maksudnya adalah kita mengambil pengertian yang lebih umum daripada sesuatu yang khusus. Bagaimana contohnya? Contohnya kalau kita tengok ada tayar, ya. Kemudian kita tengok ada steering, ada gear. Kita panggil apa tu? Ya. Tentu kita akan kata itu adalah kenderaan. Jadi maksudnya daripada benda yang spesifik, kita ambil sesuatu yang lebih umum untuk kita boleh aplikasikan dalam aspek yang lain. Kenderaan, mungkin kenderaan ini adalah kereta, mungkin kenderaan ini adalah bas, mungkin kenderaan ini adalah lori, contohnya begitu. Jadi begitu juga kenapa kita kena keluarkan konsep, supaya daripada konteks asal ayat Al-Quran itu kita boleh aplikasikan. Bagaimana saya nak aplikasikan bismillah ini ketika saya makan? Bagaimana saya boleh aplikasikan bismillah ini ketika saya memandu kereta? Jadi kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi keluarkan konsep. Apakah konsep di sebalik ismi ataupun nama itu sendiri? Kita juga guna istilah guna nama. Saya bagi contohlah, kita mungkin ini dalam musim PKP, ya, ada orang yang terkandas di luar negeri, tiba-tiba dia nak balik, tak boleh balik, kan. Bila tak boleh balik,
So apa yang dia buat? Rupanya dia ada kenal dengan seorang kawan ini yang mungkin ada authority. Jadi kawan dia ini bagi tahu kepada dia, okey tak apa, bawa surat, guna nama saya. Guna nama saya. Agak-agaknya lulus ataupun tidak, orang yang terkandas itu nak balik semula ke negeri asalnya. Tentu lulus, ya, kerana guna nama orang itu berautoriti. Itu baru guna nama manusia. Bagaimana pula kalau kita menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala aspek kehidupan kita? Ini sebenarnya ada konsep jaminan. Maksudnya apabila kita memahami, mentadabburi, mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengatakan kepada kita, aku jamin, ya, aku jamin kamu akan selamat. Ya. Jadi sebab itulah diajar kepada kita untuk dalam aspek kehidupan kita, kita baca Bismillahirrahmanirrahim setiap kali kita nak memulakan sesuatu. Ya. Dan inilah kalau kita pergi kepada tahap yang ketiga, ini lebih dalam. Aplikasi, inovasi dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak sebut pun perkataan memandu kereta. Dia tak sebut pun perkataan tidur. Tak sebut pun dalam tu perkataan, apa lagi? Berjalan ke, buat live ke, ataupun menonton video ke. Itu semuanya adalah amal, aktiviti hidup kita. Dan di sinilah kita perlu aplikasi dalam aktiviti hidup kita. Maknanya kalau Allah kata baca bismillah dalam setiap aktiviti hidup, maksudnya kalau saya makan, saya makan dengan nama Allah. Saya menulis dengan nama Allah. Saya memandu kereta dengan nama Allah. Itulah aras yang ketiga, inovasi dan aplikasi dalam kehidupan. Ya. Jadi kita teruskan lagi, ya. Ini adalah kaedah dalam tadabbur. Saya sebut dulu sepintas lalu. Kemudian kita cuba perincikan contoh-contoh ayat, ya, setakat mana sempatlah, insya-Allah. Untuk hari ini kita tidak nak beratkan kepala lagi untuk ingat ataupun fokus kepada kaedah itu, tidak, tetapi saya lebih kepada nak tunjuk izah Al-Quran itu, contoh-contohnya, supaya hari ini rasa betul lah Al-Quran ini mukjizat daripada Allah SWT. Jadi saya baca dulu sepintas lalu. Ini antara, ya, 7 kaedah yang boleh digunakan. Pertama, tadabbur satu ayat. Kita baca satu ayat itu saja, kita memahami satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kemudian, kaedah yang lain kita boleh gunakan, dalam ayat itu ada kalimah-kalimah. Jadi kita boleh tadabbur. Apa maksud tadabbur tadi? Kita mengambil yang tersirat di sebalik yang tersurat. Antaranya, kita perhatikan satu kalimah saja di dalam ayat itu. Ya. Tadabbur kalimah dalam satu ayat. Ya. Kemudian yang ketiga, tadabbur kalimah dengan kalimah yang lain. Kita akan jumpa, inilah sebenarnya mukjizat Al-Quran. Makin kita bertadabbur, makin kita akan nampak, ya, bahawa luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini daripada Al-Quran. Tadabbur kalimah dengan kalimah, kita akan jumpa rahsianya lagi. Kemudian yang keempat, tadabbur ayat sebelum dan selepas. Ada kaitan juga. Bila kita baca satu ayat, kita baca ayat selepasnya, kita buat perkaitan. Ataupun kita baca ayat sebelumnya, kita buat perkaitan. Lepas ni kita tunjuk contoh, insya-Allah, ya. Yang kelima, tadabbur ayat dengan nama surah. Ini juga hebat Al-Quran, ya. Nama surah itu ada rahsianya. Contoh, kita ambil surah Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah maksudnya lembu betina. Adakah saja-saja Allah letak nama lembu betina? Tidak, ya. Ada maksudnya tersendiri. Bagaimana kita nak kaitkan dengan nama surah? Kita cuba tunjuk contoh sebentar lagi. Yang keenam, tadabbur ayat dengan tema surah. Kita dah tadabbur ayat, kemudian kita kaitkan dengan tema bagi setiap surah. Kerana setiap surah itu ada tema-temanya tersendiri. Dan yang ketujuh, tadabbur ayat dengan surah Al-Fatihah. Ya, kenapa pula dengan Al-Fatihah? Kenapa tidak tadabbur dengan surah yang lain? Kenapa tidak tadabbur dengan surah An-Nas ke, dengan surah Al-Ikhlas ke? Tidak. Kenapa Al-Fatihah? Pertama, kita perlu faham inilah rahsia Al-Fatihah, dan inilah menjadi sebab kenapa Al-Fatihah ini menjadi rukun di dalam solat kita. Ya. Bahkan kalau kita tertinggal satu ayat di dalam surah Al-Fatihah, batal, tak sah solat kita. Kerana apa? Kerana Al-Fatihah ini rupa-rupanya adalah sinopsis bagi surah-surah yang lain di dalam Al-Quran. Maksudnya kalau kita baca mana-mana ayat yang lain di dalam surah yang lain, tentu dia ada kaitan dengan Al-Fatihah. Inilah hebatnya Al-Fatihah itu sendiri. Ya, mungkin hari yang lain lah kalau kita nak kupas berkaitan dengan rahsia dalam Al-Fatihah itu sendiri. Tapi kita boleh kaitkan dan kita akan tunjukkan kepada tuan-puan sebentar lagi. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Tadabbur satu ayat lebih dahulu. Okey, contoh kita ambil ayat ini. Daripada surah Al-An'am. Ya,
ayat 162. Jadi kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, katakanlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya kerana Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita tadabbur satu ayat, kita ambil makna yang keseluruhan. Kita tidak fokus pada kalimah. Saya tidak, ya, apakah mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita? Kita terus baca pada terjemahan saja. Kita dah dapat gambaran kasarnya. Katakanlah, maksudnya Allah suruh kita ini katakan bahawa solat kita, ibadah kita, hidup kita, mati biarlah hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah arah satu, ya, dalam satu ayat. Kalau kita nak gali lagi, apakah konsep situ? Sebenarnya di situ ada konsep matlamat. Apakah matlamatnya? Lillahi Rabbil Alamin. Maksudnya dalam kita melakukan aktiviti hidup kita, solat ke ibadah, solat kita ke ibadah kita, aktiviti hidup, bahkan mati kita, perlu kerana Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tak nak rugi. Kalau tidak rugi, bahkan solat ada yang Allah kata celaka bagi orang solat. Fawailul lil musallin. Ya, dah solat itu, tapi masih celaka lagi. Sebab apa? Ya, alladzina hum yuraun. Ya, di dalam solat dia rupanya dia bukan solat lillahi rabbil alamin, bukan solat kerana Allah Taala, tetapi dia solat kerana riak, kerana nak tunjuk kepada orang, maka celaka. Menunjukkan bahawa ibadah kita pun, solat kita ke, sedekah kita ke, boleh jadi baik. Tadabbur kalimah dalam satu ayat. Dalam satu ayat itu ada kalimahnya. Boleh fokus di mana kalimah yang kita nak tadabbur. Okey, saya ambil contoh kalimah yang kita nak tadabbur di sini daripada ayat yang pertama. Tak apa, kita baca dulu sepintas lalu semua ayat ini daripada surah Al-Asr ayat 1 sehingga ayat 3, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, sebenarnya berada dalam kerugian, illa alladzina amanu wa 'amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati kepada kebenaran dan juga saling menasihati kepada kesabaran. Baik, itu kalau kita melihat tadabbur satu ayat. Ini kita nak ambil satu kalimah saja, ya. Satu kalimah, katakanlah kita ambil pada kalimah asr. Okey, di sini kita nak lihat bagaimana mukjizat Al-Quran. Bagaimana kaedahnya, aplikasi yang nak digunakan itu, insya-Allah kita kalau ada rezeki kita boleh berkongsi pada hari lain. Dan sebenarnya berita gembira kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya, sebenarnya zaman kita ini adalah zaman teknologi. Ya, kalau tanya kepada saya pun banyak benda lagi yang saya tak mahir. Saya bukan arif sangat dalam bahasa Arab sebenarnya. Tetapi ada aplikasi yang kita boleh gunakan, yang mana kita boleh cari root word, kata dasar bagi setiap kalimah itu. Contoh wal asr, daripada kata dasar apa dan apa maksudnya tersendiri, ya. Cuma kita perlu tahu kaedah tadabbur saja. Aplikasi itu sudah ada, kamus online-nya sudah ada sebenarnya untuk kita jadikan rujukan sebagai tadabbur kita, ya. Tetapi ini saya nak tunjukkan salah satu contohnya kalau kita tadabbur kalimah. Contohnya wal asr, demi masa, ya. Masa itu Allah gunakan perkataan asr. Asr itu datang daripada perkataan asara, ya. Asara ni maksudnya apa? Kalau kita ambil dalam bahasa Arab, ini pun saya rujuk kamus juga, ya. Asara ini maksudnya perah. Banyak di dalam ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan dengan kata dasar asara ini. Antaranya merujuk kepada awan, mu'tasirat, ya. Ada juga merujuk kepada anggur yang diperah, ya, a'siru khamra. Ada juga merujuk kepada angin keras yang diperah, ya, sehingga membakar tanaman, i'sarun fihi narun fahtaraqat.
Jadi di sini cuba kita kaitkan, apa kaitan pulanya dengan masa? Ini lebih mendalam sedikitlah, ya. Tadi Allah pun guna mengatakan kata dasar yang sama, asara juga di situ, demi masa. Di sini diterjemahkan demi masa. Tetapi dalam tempat lain awan, tetapi ya menggunakan kata dasar yang sama, asara, iaitu perah. Baik, cuba kita kaitkan di sini. Kalau awan, perah, keluar apa? Cuba tulis sikit dalam ruang komen. Kalau awan, perah, akan keluarnya air hujan. Ya. Kalau anggur diperah, akan keluarnya air anggur. Ya. Baik, kalau kita perah masa, apa yang akan keluar? Ya? Agak-agaknya. Ya. Jawapan itu dijawab di dalam ayat yang seterusnya itu, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Ya. Apabila diperah masa kita, diperah tenaga kita yang ada, maka akan terhasillah amal soleh itu sendiri. Ya. Jadi istilah asara yang digunakan di dalam Al-Quran cukup tepat. Ya. Itu membuktikan bahawa Al-Quran ini benar-benar mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh tadabbur kalimah di dalam satu ayat. Ya. Kita tengok seterusnya. Ya. Tadabbur kalimah dalam satu ayat juga, bahkan kita nak ambil huruf. Huruf pun sebenarnya boleh ditadabbur juga. Akan jumpa juga rahsianya. Kita nak ambil satu saja ayatnya, tapi kita baca kesemua dalam ayat yang kita paparkan ini. Ini daripada surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa kata Allah SWT? Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab, yakni Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya, kita nak ambil satu ayat saja, iaitu kita ambil kalimah ataupun bukan kalimah, sebenarnya huruf pun boleh kita jumpa rahsianya juga. Alif lam mim. Ya, kalau kita perhatikan di situ alif lam mim. Ya, kalau kita lihat pada tafsirnya, tidak ada yang berani mentafsirkan ayat ini, ya. Dan ayat ini disebutkan sebagai huruf muqatta'ah. Ya, ataupun kita sebut mutasyabihat. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jawapan yang paling tepat untuk alif lam mim ini, apa makna dia, kita akan kata tak tahu sebenarnya. Ya. Itu adalah jawapan yang paling tepat. Ada juga orang yang cuba nak tafsirkan. Dia kata alif itu maksudnya Allah, lam itu maksudnya Jibril, mim itu maksudnya adalah malaikat. Okey, kalau kita kata Allah, alif, okey, boleh terima. Mim, malaikat, okey, boleh terima. Tapi kenapa lam itu, kan Jibril bermula jim, juga tak boleh nak jawab juga. Jadi yang paling tepatnya adalah tak tahu. Itu adalah jawapan yang paling tepat. Walaupun dari sudut tafsirnya tak tahu, tetapi dari sudut tadabburnya, apa sebenarnya Allah nak sampaikan kepada saya ini tentang alif lam mim. Kalaulah ini tidak penting, tak perlu Allah bubuh alif lam mim itu. Boleh tak kita mulakan bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Tak apa, boleh je kita kata, sebab alif lam mim kan tak ada makna, kan? Tetapi Allah letakkan juga kerana Allah nak suruh kita tadabbur. Apa kaitannya bila kata tak tahu, ya? Dan inilah sebenarnya rahsianya. Kita sebagai pemimpin, kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang abang ataupun kakak, kita mesti bersedia untuk mengatakan diri kita ini banyak tidak tahu. Ya, apabila kita mengatakan bahawa saya tidak tahu, ya, berani kita untuk kita mengaku diri kita ini tidak tahu, maka siapakah yang lebih tahu? Tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah nak mengajar kepada kita apa dia di sini, ya. Wahai manusia, walaupun pangkat kamu ijazah ke, master ke, PhD ke, ada benda lagi yang kamu tak tahu. Kamu sebenarnya hakikatnya tak tahu. Buktikan alif lam mim, apa makna dia? Tak ada siapa yang boleh bagi tahu. Jadi di sini memberi kesedaran kepada kita bahawa ilmu saya ini sebenarnya tidak seberapa. Saya tidak tahu. Dan inilah sebenarnya yang membezakan keimanan dan kekufuran. Allah cerita di dalam surah ini, Al-Baqarah, ya, berkaitan dengan pertembungan antara Nabi Adam dan juga Iblis. Kenapa Iblis ini, ya, ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana dia merasakan dia itu lebih tahu.
Dia pertikaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa aku perlu sujud kepada Adam sedangkan aku diperbuat daripada api, Adam itu diperbuat daripada tanah. Maka kerana merasa diri tahu itulah membawa kepada penyakit tidak mahu mengaku salah. Bila tidak mahu mengaku salah, penyakit seterusnya adalah cari salah orang. Bila suka cari salah orang, tak jumpa salah orang, dia akan fitnah orang itu. Itulah perangai Yahudi yang diterangkan panjang-panjang lebar di dalam surah Al-Baqarah. Sebenarnya, singkatan dia Alif Lam Mim. Itu saja sebenarnya. Tapi, jadilah seperti malaikat. Malaikat, dia juga tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqu ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya. Dia tanya kepada Allah SWT, kenapa nak ciptakan manusia atas muka bumi ini sedangkan kami sudah bersujud ya, kepada kamu, kami berzikir kepada kamu, bertasbih kepada kamu. Kenapa nak ciptakan manusia yang merosakkan muka bumi ini? Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamu. Cukup dengan Allah kata, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Ya. Dengan bahasa kita kata, saya tahulah. I know lah. Jadi ini bahasa siapa? Bahasa manusia atau bahasa Tuhan? Ini adalah bahasa Tuhan. Jadi kalau manusia yang suka bercakap, aku tahulah. Ini dia tiru perkataan siapa? Ya, perkataan Tuhan seakan-akan dia ini nak tunjuk diri dia itu lebih hebat. Jadi bagaimanakah nak ubat penyakit ini? Balik kepada mindset Alif Lam Mim. Itu rahsia daripada Al-Quran. Iaitu diri kita ini banyak tidak tahu. Ya. Okey, kita teruskan ke seterusnya. Bagaimana pula tadabbur kalimah dengan kalimah yang lain. Ini kita ambil satu contoh daripada surah Al-Baqarah, ya, ayat 219. Mari kita baca sama-sama. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Baik, kita lihat dulu terjemahannya secara umum. Mereka bertanya kepada kamu tentang khamar dan judi, arak dan juga judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepada kamu apa yang mereka perlu nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu berfikir. Ya, Allah berikan kesimpulan di hujungnya, ya, lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikian adalah ayat-ayat, bukti-bukti untuk kamu berfikir. Maknanya kalau kita fikir, kita gali, baru kita jumpa rahsia dia. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, tadi bercakap tentang arak dan juga judi, kan? Tiba-tiba bercakap tentang infak pula. Apa kaitan ni? Itulah kata orang yang tadi. Al-Quran ni berterabur lah. Dia kata kejap cerita pasal benda ni, kejap cerita pasal benda tu. Sebenarnya kita kalau perhatikan tadabbur dengan aras yang mendalam tadi, ya, aras yang lebih tinggi, kita akan jumpa sebenarnya ini adalah solusi kepada penyakit ketagih. Ya. Di mana sebenarnya di situ? Ada tak perkataan ketagihan dalam ayat ni? Ya, tak ada. Tetapi kalau kita perhatikan, kita buat tadabbur kalimah dengan kalimah. Baik, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Jika ditanya kepada kamu tentang arak dan judi, kenapa di-compare arak dengan judi? Bila Allah comparekan sesuatu perkara dengan perkara yang lain, tentu ada perbandingan, ada kaitan ataupun ada persamaan di situ, ya. Jadi apakah persamaan antara arak dengan judi? Cuba kita keluarkanlah, ya. Ciri arak. Mungkin kita kata memabukkan, okey, memabukkan. Judi pula bagaimana? Adakah ia memabukkan? Ia tidak memabukkan. Jadi kenapa letak arak dengan judi bersekali, ya? Jadi apakah persamaan antara arak dengan judi? Tak apalah, ya. Tuan-puan cuba berfikir, saya terus bagi jawapan lah, ya. Okey, apakah persamaan antara arak dengan judi? Persamaannya adalah ketagih. Betul tidak? Ya? Arak menyebabkan seseorang itu ketagih. Judi juga menyebabkan seseorang itu ketagih juga. Jadi persamaan arak dengan judi ketagih. Jadi kalau kita keluarkan konsep ketagih, boleh tak kita kaitkan ayat ini dengan rokok? Boleh tak kita kaitkan dengan, ya, ketagih ini ketagih kepada pornografi? Juga kaitan juga. Ya, maksudnya ayat ini sebenarnya menjelaskan kepada kita tentang bagaimana nak selesaikan masalah ketagih. Anak-anak kita dalam musim PKP ini tengah ketagih kepada game.
tengah ketagih kepada tidur, macam mana ni nak buat ubat ni, ya? Nak bagi ubat kepada dia ni. Dan kalau kita perhatikan, inilah hebatnya Al-Quran. Selepas itu Allah cerita, wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil af. Jika ditanya kepada kamu apakah yang nak diinfakkan, ya, qulil af, maknanya apa yang lebih daripada keperluan. Ya, jika ditanya kepada kamu tentang infak, ya, di sini kita perlu faham konteks infak itu sendiri. Infak ini maksudnya kita mengeluarkan kepentingan diri kita sebenarnya. Ya, nafaqah. Sebab itulah munafik, ya, datang juga daripada perkataan nafaqah juga. Ya, orang yang terkeluar daripada landasan Islam itu sendiri. Jadi munafik ataupun kita kata infak ini, kita keluarkan kepentingan diri kita. Jadi sebenarnya adakah dengan maksud harta saja? Ya? Di sinilah yang kita perlu faham. Qulil af, katakanlah apa yang lebih daripada keperluan. Maksudnya masa yang ada, tenaga yang ada, apa sahaja yang ada, bila dikeluarkan kepentingan diri, maka itu akan jadi infak. Tidak semestinya dalam bentuk harta saja. Ya? Jadi lebih daripada keperluan itu. Sebab itulah ada kajian yang dibuat di barat, bagaimana cara untuk nak menghilangkan penyakit ketagih dalam kalangan remaja. Dia keluarkan, buat satu program khusus, gotong royong, ya, khidmat masyarakat, dan dia membuat kajian melihat ada perubahan tingkah laku kepada remaja itu, ya. Menunjukkan bahawa ini adalah solusi daripada Al-Quran. Mana keluarkan. Jadi kalau anak kita sebagai contohnya, ya, bagaimana ni, kuat sangat tidur ni, suruh bangun, bagi kerja apa-apa, buang sampah ke apa semua sekali, keluarkan kepentingan diri itu, insya-Allah, ya, secara kita kata psikologinya juga dia akan memberi kesan, ya, iaitu bila kita fokus kepada perkara-perkara positif, maka perkara negatif yang bermain dalam minda kita itu akan hilang. Ya, orang yang ketagih kepada pornografi sebagai contohnya, kan. Jadi mengapa dia selalu nak melihat ataupun menonton video porno itu? Kerana, ya, dalam minda itu selalu datang, ya. Bila selalu datang, itulah ubatnya. Kita kena tutup, kena keluarkan dia dengan melakukan perkara-perkara yang positif. Keluarkan kepentingan diri kita dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Itu sebagai contoh. Jadi itu contoh, kita ambil kaitan kalimah dengan kalimah yang lain. Okey, kita tunjuk contoh yang lain lagi, ya. Tadabbur ayat sebelum dan selepas pula. Okey, baik. Tadi kita sudah sentuh berkaitan dengan asr itu, ya. Di mana kita boleh lihat kaitan dengan ayat selepasnya. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya, asr, demi masa perah, ya. Demi masa itu maknanya datang daripada perkataan asara, maksudnya perah. Jadi kalau perah itu tak kena cara dia, maka apa akan jadi? Rugi. Saya ambil contoh, ya. Kalau kita nak perah asam limau, ya, asam limau, potongnya kena betul cara dia. Kalau orang Kelantan dia ada istilah, ya, 5 klekter, asal klekter, ya. Ada yang kata asal klekter ni maksudnya kena potong lah, melintang, ya, lah klekter. Ada juga Kalimantan, terpulanglah istilah itu, ya, tetapi perlu dipotong dengan cara yang betul. Kalau potong itu caranya tak betul, apa jadi? Kita perah, airnya tak keluar. So rugi atau tidak? Rugi sebenarnya. Jadi apa kaitan dengan ayat selepas dia? Innal insana lafi khusr. Allah kata manusia itu rugi, ya. Kemudian Allah kata kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali mereka yang beramal soleh, ya, beriman dan juga beramal soleh. Jadi kalau kita melihat di sini, Allah menggunakan ayat rugi dulu baru untung. Sebab apa? Kita kaitkan dengan ayat itu. Kalau dalam ayat-ayat lain, Allah cerita yang untung dulu baru rugi. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berikan khabar gembira kepada mereka yang beriman, beramal soleh. Ayat yang sama juga, ya. Iman, amal soleh. Diberikan kepada mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Cerita yang untung dulu. Ini cerita yang rugi dulu. Apa mesej Allah Ta'ala nak sampaikan di sini? Maksudnya, bila sebut rugi dulu, mana ramai yang rugi dengan yang untung? Jawabnya, manusia atas muka bumi dia ramai yang rugi. Sebab apa? Adakah dia tidak buat amal? Dia buat amal, ya, tetapi tidak jadi soleh. Itu masalahnya. Dia bersedekah, tetapi tidak kerana Allah SWT tak kena cara perah dia tu tadi. Tidak ikhlas, tidak betulkan niat, maka amal dia itu rugi. Ya? Sebab itu nak jadi amal soleh kena kaitkan dengan iman, iaitu kita yakin kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita kaitkan dengan
ya, lillahi rabbil alamin dalam ayat yang tadi. Itu saya ambil secara ringkas saja. Nampak tak perkaitan dia itu menunjukkan bahawa Al-Quran ini benar mukjizat daripada Allah SWT. Kita skip, teruskan ke seterusnya. Ada juga ayat, kita ambil daripada ayat yang tadi juga, tapi yang tadi kita lebih fokus pada kalimah. Yang ini kita cuba kaitkan dengan ayat selepas dia. Tadi alif lam mim, apakah tadaburnya? Tak tahu. Saya tak tahu, Allah tahu. Jadi apa yang perlu buat apabila kita sudah mengaku diri kita tak tahu? Ya, bila tak tahu, nak tahu bagaimana? Zalikal kitab. Allah kata, tu kitab tu. Maksudnya apa? Kalau tak tahu, nak dapat ilmu, rujuk kitab, rujuk Al-Quran. Ya. Zalikal kitabu la raiba fih. Kitab itu tak ada keraguan pada dia. Ya. Berarti, patutlah selama ini saya ragu. Walaupun saya tahu bersedekah, infak itu Allah kata Allah gandakan 700 kali ganda. Tapi bila nak berinfak rasa ragu. Betul ke ni, nanti kan tak cukup pula tambah-tambah dalam musim PKP ni. Ya, kerana apa? Allah jawab di dalam ayat ini, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita tak tadabbur daripada kitab itu, tak tadabbur daripada Al-Quran itu. Sedangkan Allah kata kitab ini tak ada keraguan. Selama ini saya ragu kerana saya tidak merujuk pada Al-Quran. Ya, bagaimana nak menghilangkan penyakit ragu terhadap Al-Quran ini, nak suruh yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, saya kena merujuk kepada kitab ini. Ya. Itu contoh kita buat kaitan. Baik, kita tengok seterusnya lagi. Okey. Kaitan ayat dengan nama surah. Ini kita cuba nak ambil ayat daripada surah Al-Baqarah. Kita nak tahu rahsia Al-Baqarah ni apa sebenarnya, mesej yang Allah nak ceritakan keseluruhan berkaitan dengan surah Al-Baqarah ni sebenarnya. Salah satu tipsnya adalah cari perkataan Al-Baqarah di dalam surah Al-Baqarah itu sendiri. Itu salah satu. Jadi kalau kita lihat pada ayat 60 surah Al-Baqarah ini, ada sebut Baqarah dalam ayat ini. Baik, kita baca sama-sama. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Ini ada kisah bagaimana Allah SWT memerintahkan kepada Bani Israel supaya sembelih lembu. Ada kaitan dengan lembu. Jadi, adakah maksudnya nak ajar cara sembelih lembu saja? Tidak, ya. Ada maksud di sebalik di sini, ya. Jadi, disuruh sembelih lembu kerana mereka sebelum ini telah menyembah lembu. Jadi di sini sebenarnya ada kaitan dengan apa? Ini ada kaitan dengan syirik. Bila sebut tentang lembu menjadi sembahan zaman berzaman, bukan zaman sekarang saja, ya, agama Hindu sembah lembu, betul tak? Bahkan dulu sudah ada yang menyembah lembu. Jadi bagaimanakah mereka nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah suruh sembelih lembu, ya. Jadi ada kaitan dengan syirik, ada kaitan dengan syirik, dan sebenarnya kenapa perlu sembelih? Ini adalah satu simbolik bahawa syirik ini kalau kita nak hapuskan dalam diri kita, kena sembelih. Bukan sembelih orang, tidak begitu, tetapi sembelih nafsu kita. Ya, sembelih keinginan hawa nafsu kita itu sendiri. Maksudnya jangan ada kompromi terhadap syirik. Ya, kita faham apabila sebut tentang syirik. Syirik ini maksudnya bersekutu. Ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Syirik yang besar, sembah lembu. Ada yang sembah Nabi mereka seperti mana agama Kristian. Ya, itu syirik yang nyata. Ya, tetapi syirik yang tersembunyi sebenarnya ada tak dalam hati kita ini? Ada. Orang yang mukmin masih lagi ada syirik kecil-kecil ini. Iaitu dia mengutamakan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, dia lebih mengutamakan nafsu dia berbanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih mengutamakan kerja dia, bisnes dia berbanding dengan solat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah, kita utamakan meeting dulu. Berbanding dengan solat 5 waktu sebagai contohnya. Jadi syirik-syirik seperti ini, bagaimanakah kita nak hapuskan dia? Jangan beri kompromi. Ya? Itu contoh kait dengan nama surah. Okey, seterusnya. Kita ambil lagi ayat dalam surah Al-Asr, ya. Kaitan dengan tema surah pula. Bagaimana kita nak kait dengan tema surah? Nama surah ini apa? Al-Asr. Al-Asr, demi masa. Berkaitan dengan masa, apakah yang Allah nak sampaikan kepada kita? Bahawa masa ini sangat penting, ya. Tetapi kalau kita tadabbur, kaitkan, ya, ayat dengan tema surah, kita akan jumpa yang lebih power lagi di situ. Asr, masa, betul, ia masuk masa, tetapi dalam banyak-banyak masa, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala pilih masa dengan asr ini? Sebenarnya waktu asar. Ya, kenapa tidak digunakan waktu isyak? Kenapa tidak digunakan waktu maghrib? Tidak digunakan waktu zuhur? Digunakan waktu asar. Ya. Saya tanya kepada tuan-tuan dan puan, selepas waktu asar, waktu apa?
Kita akan jawab maghrib, betul tak? Asar berpindah kepada maghrib, itu perpindahan daripada senja nak pergi kepada gelap. So apa yang kita boleh ambil kaitan dengan diri kita bila demi masa ini menunjukkan bahawa suntuknya masa yang kita ada ini, iaitu kita tak lama lagi nak maghrib dah. Walaupun umur kita sekarang ni mungkin ada yang kata saya masih muda lagi, kita tak tahu bila kita mati. Ya, walaupun kita kata saya umur 40 tahun baru, ya, kita tak tahu bila kita mati. Sebenarnya kita sedang berada antara asar dengan maghrib. Ya, maknanya daripada senja tak lama lagi mata kita nak maghrib dah. Mata kita ini dah nak lelap. Ya, kita tak tahu bila kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan bahawa penting masa kerana masa ini sudah suntuk. Itulah poinnya. Ya, jadi kita perlu faham bahawa tanggungjawab kita atas muka bumi ini lebih banyak lagi daripada masa yang kita ada. Sebab itulah saya teringat, ya, kata-kata hikmah daripada Allahyarham Tuan Guru ni Abdul Aziz. Apa katanya? Dia kata orang yang sibuk dengan dunia ini sama macam budak-budak yang sibuk bina istana pasir pada waktu asar. Dia kata, ya, sibuk bina istana pasir. Aku buat yang 5 tingkat, kamu buat yang 6 tingkat, banyak tingkat. Tiba-tiba waktu maghrib tiba, mak dia pun panggil, "Oi, semua panggil mai masuk mandi." Akhirnya ditinggalkan semua istana-istana pasir itu, yang dibawanya adalah diri dia sendiri. Ya, begitu jugalah dengan diri kita. Kita kena sedar, sibuk kumpul harta bukan salah jadi orang kaya, tidak, tetapi sibuk jadikan itu sebagai matlamat, ini semuanya rugi. Ya, jadi rugi iaitu satu peringkat bila kita meninggal, semua itu kita akan tinggalkan. Dan itulah, ya, falsafah di sebalik asr ataupun kita tema surah itu sebenarnya adalah masa kini sudah suntuk. Ya. Okey, kita teruskan lagi. Saya skip saja, kita ambil yang penting-penting. Kaitan tadabbur ayat dengan surah Al-Fatihah. Bagaimana? Tadi kita sudah fahami satu ayat tadi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini berkaitan dengan apa? Matlamat. Apa yang kita lakukan, tak kira lah ibadah secara khusus ke, wa nusuki, ibadah yang lain-lain umum ke, ya, ataupun segala aktiviti hidup kita, memandu kereta, makan ke, apa semua sekali, lillahi rabbil alamin, matlamatnya biarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kaitkan dengan surah Al-Fatihah. Jadi kalau ini contohlah, sebenarnya mana-mana ayat yang lain pun kaitan dengan Al-Fatihah juga. Tetapi kita nak ambil contoh bagaimana kaitan dengan matlamat itu sendiri. Ya, Al-Fatihah ini adalah sinopsis kepada Al-Quran itu sendiri. Setiap ayat mesti ada kaitan dengan Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Ini kita selalu baca di dalam solat kita. Ayat yang keempat, Raja Hari Pembalasan. Ya, Yaumiddin, hari pembalasan, hari agama, dan itu adalah destinasi akhir kita. Ya, kenapa Allah teguhkan bahawa dialah raja kepada hari pembalasan? Kerana pada hari itu tak ada siapa yang berkuasa, dan itu adalah destinasi akhir. Siapa yang di dunia dulu dia ikut hawa nafsu dia tidak ikut perintah Allah Ta'ala, esok dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat. Akhirat ataupun hari penghujung itu adalah destinasi akhir, dan itulah sebenarnya matlamat. Maksudnya apabila kita beribadah, dan sebab itulah ayat yang kita baca tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kita baca dia di dalam doa iftitah kita, betul tak? Dan kemudian kita sambung dengan Maliki Yaumiddin. Ini dua-duanya ada konsep matlamat. Ya, matlamat kita biar tuju kepada Malik Yaumiddin, ya, raja pada hari pembalasan. Kita mesti sedar hidup atas muka bumi ini, ya, tak kira nak mati ke tak nak mati, kita akan tetap mati, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, penguasa hari pembalasan. Dan itulah kaitan ayat yang tadi dengan Maliki Yaumiddin, ya. Dan akhir sekali, ini kita ambil sedikit metod dalam tazakkur. Okey, teruskan kita tengok ayat yang berkait dengan tazakkur. Tadi yang saya kupas panjang-panjang tadi itu tadabbur, ya. Tazakkur, apa dia tazakkur? Kita mula kaitkan dengan diri kita. Tadi tadabbur kait dengan diri kita, tazakkur juga kait dengan diri. Tapi tazakkur ini lebih kepada, so Allah dah beri mesej kepada saya apa tindakan yang harus saya lakukan. Muhasabah diri, apa yang belum saya amalkan, ya, ataupun ada arahan Allah yang saya tinggalkan. Jadi saya mesti buat apa? Jadi berpandukan ayat ini kita membuat resolusi, buat kesimpulan. Apakah tindakan yang harus kita bertindak segera apabila kita beriman dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita baca daripada ayat ini, ya. Tersilap situ bukan surah Al-Baqarah, surah lain, ya.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Di sini ada 4 poin. Kita baca dulu terjemahannya. Terjemahan juga tidak tepat juga situ. Wahai manusia, telah datang kepada kamu mau'izah, peringatan daripada Tuhan kamu, wasyifa, penyembuh. Itu poin pertama. Kedua, poin pertama adalah peringatan, kemudian syifa, penyembuh. Yang ketiga adalah petunjuk, dan yang keempat wahudan. Hudan itu adalah petunjuk, rahmah itu adalah rahmat lil mukminin, bagi orang mukmin. Jadi bila kita nak bertazakur, kita akan ambil 4 poin penting ini untuk kita buat tindakan. Cuba kita tengok yang terakhir, ya, ada satu lagi, ya, di sini. Peringatan. Jadi maknanya kita kaitkan dengan diri kita. Maknanya di situ saya bagikan skrip, ya. Bila kita baca ayat, ingat. Kita ingatkan diri kita. Kalau contoh saya nama Amir, ingat Amir, apa yang Allah sampaikan kepada kita, apa tindakan yang kita harus buat. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh kita ambil ayat yang mudah di situ, ya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Ingat Amir, nak buat tindakan apa-apa kena baca bismillah. Contohlah tu, ya. Kemudian bagaimana pula ayat Bismillahirrahmanirrahim jadi penawar bagi saya, ya? Oh, leganya. Tadi kita sudah tadabbur bahawa ismin itu adalah jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Leganya Allah Subhanahu Wa Taala jamin saya jika saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan petunjuk, ya, petunjuk itu saya mesti apa? Jadi saya mesti melakukan aktiviti dalam hidup saya ini mulakan dengan bismillah. Kemudian rahmat itu adalah doa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya, jadilah aku orang yang sentiasa, ya, mengharapkan petunjuk dan jaminan daripadamu, ataupun berikanlah kekuatan untuk, ya, memulakan setiap aktiviti ini dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kaitan juga dengan lillahi rabbil alamin yang kita bincangkan. Ya, itu secara ringkaslah yang kita sebut tentang tadabbur dan juga tazakur, ya. Mudah-mudahan sikit sebanyak memberi input kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam masa yang bagi saya tidak lama ini. InsyaAllah kalaulah ada rezeki boleh kita perincikan. Yang ini kita ambil secara makro dululah, ya, dari secara keseluruhan terlebih dahulu. Jadi terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama dalam rancangan kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Agama Hal Ehwal Islam Kelantan, ya, JAHIK, kerana ia memberi ruang dan peluang kepada saya untuk berkongsi dalam sesi kita pada hari ini, ya. Jadi setakat itu sajalah daripada saya. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri, dan hakikatnya semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi